Inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Popular guru kita ni satu Malaysia kenal. Saya nak murid dia lah. Kita pun, sebab apa? Sebab kita pun nak tumpang kemuliaan dia. Tak? Kita perlu jujur kepada guru kita. Kenapa kita berguru dengan dia? Saya berguru dengan Tuan Guru supaya Tuan Guru dapat bawa saya kepada Allah. Supaya Tuan Guru dapat buang segala sifat-sifat buruk dalam diri saya. Kejujuran kita menjadikan persiapan bagaimana kita dalam menuju kepada Allah. Okey, baik. Assalamualaikum. وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. اللهم صل
cintaku selalu. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di Inspirasi Inforia Islam. Mari semua kami sambut dengan senyuman. Mari bersama penuh keriangan alami keajaibannya. Pesta Buku Antarabangsa Selangor kembali lagi dengan buku-buku yang berkualiti dan terkini. Bertempat di Pusat Konvensyen MBSA dari 1 hingga 10 Disember 23. Alamilah keajaibannya. Selangor International telah lembutkan hati dan pikiran. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Traveling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Wang iklan adalah tahan. Tertaluk kepada permaran syarat. Ahli-ahli hadis sepakat mengatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis yang daif sekalipun diriwayatkan melalui jalan yang banyak. Jadi hadis ini menjelaskan wajib mencintai Nabi. Dan kedua, hadis ini juga menegaskan bahawa wajib mencintai Nabi itu melebihi orang lain. Sesungguhnya mereka yang suka dengarkan hadis Nabi SAW, maka Allah akan mengurniakan cahaya di wajahnya di dunia dan di akhirat. Ikuti rancangan Mungkar Hadis setiap Jumaat pada pukul 3.10 petang bersama Ustaz Taufiq Jafi Muhammad Akbar. Mungkar Hadis memperkemas ibadah harian eksklusif hanya di Radio IKIM. Terbaru 89.8. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami bertemu kembali kita waktu ini. Meneruskan lagi pertemuan kita pada malam Selasa untuk bersama dalam rancangan Bicara Adab. Untuk kita kupas lagi kitab Fiqhul Hayah bersama dengan tak lain tak bukan tamu tetap kita. Kita ada yang bagi al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun di ujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz malam ni sekali lagi bersama dengan kami untuk perkongsian Fiqhul Hayah, pengajian Fiqhul Hayah dalam Bicara Adab. Ustaz, sebelum kita nak sambung untuk bab seterusnya iaitu bab hidayah muka surah 40, kita mulakan dengan doa masa taklim. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Nur Hayati Paradi, semoga mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman yang benar dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita telah pelajari, apa yang sedang kita pelajari, apa yang akan kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat mengamalkan ilmu tersebut di waktu kita memerlukannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin
يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان يقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan Allah kurniakan kepada kita, kelapangan Allah berikan kepada kita untuk sama-sama kita berada pada malam ini di dalam satu majlis yang disebut sebagai Raudatun min Riyadil Jannah. Tidak lain kesemuanya ini tidak akan kita dapati melainkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita di dalam taat. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita berada di dalam majlis-majlis yang kita harapkan padanya akan ada pandangan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kita pada malam ini, kita akan bicarakan satu tajuk yang baru berkaitan dengan kehidupan, yang mana diberi tajuk oleh penulis dengan tajuk hidayah. Satu bab yang sebenarnya sangat besar kalau kita nak kupas, nak bahaskan, kerana ia membawa kefahaman dari pelbagai sisi. Dan hidayah ini satu perkara yang sangat bernilai dalam kehidupan kita. Apa makna hidayah secara umum? Makna hidayah itu petunjuk. Bahkan para guru kita selalu kita dengarkan dalam ceramah-ceramah mereka, dalam kuliah-kuliah mereka, sebelum memulakan perkataan, sebelum memulakan perbicaraan, mereka akan sebut bersyukurlah kita kepada Allah dengan taufik dan hidayah. Kalau tidak ada petunjuk daripada Allah, maka mana mungkin kita dapat memilih ketaatan kepada-Nya. Sudah tentu semuanya itu datang daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita syukuri
kerana Allah memilih dan menunjukkan kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai olehnya. Baik, boleh buka kitab kita halaman 40. Hari ini kita membicarakan berkaitan tajuk hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penulis hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Apa kata Al-Fadhil Ustaz Raji Ahmad Muflis? Kata beliau, bagaimanakah seseorang boleh keluar daripada kelalaian terhadap cinta duniawi dan nafsu? Penulis mulakan dengan melontarkan persoalan. Bila kita dah tahu tentang hidup kita ini dalam aturan Allah, bila kita tahu sebenarnya harta tidak membawa kita ke mana-mana, melainkan harta itu kita gunakan ke jalan yang Allah reda. Kita dah cerita tentang harta, cerita tentang kekayaan, cerita tentang rasa, cerita tentang perhambaan. Semua itu telah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Maka setelah itu, kata penulis, membawa kita untuk berfikir sejenak. Bagaimana kita nak keluar daripada dunia yang penuh kelalaian? Kita dah tahu dah bahawasanya dunia ini tidak punya nilai. Bahkan kita dah ingat dunia ini tempat bercucuk tanam untuk membawa hasilnya ke akhirat. Maka bagaimana kita nak keluar dari kelalaian cinta dunia dan keinginan nafsu syahwat kita? Maka disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat seterusnya daripada surah Ali Imran yang bermaksud, iaitu orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab api neraka. Dan juga orang-orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah, dan orang-orang yang benar perkataan dan hati, dan orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang beristighfar memohon ampun pada waktu sahur. Apa yang dapat kita fahami daripada ayat ini? Maka kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk dan isyarat yang jelas bahawa jalan keluar daripada kelalaian dunia dan jalan selamat daripada tipu daya syaitan dan nafsu adalah sentiasa berdoa kepada Allah. Berdoa tu agar Allah memberi kekuatan iman dan keupayaan dalam melakukan amal soleh dan ketaatan kepadanya, agar ia boleh menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang pertama dibawa oleh penulis ketika mana kita ingin jauh daripada dunia, kita ingin lari daripada keinginan hawa nafsu. Apa yang kita perlu lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita nak doa? Doa kepada Allah agar Allah berikan kekuatan iman dan keupayaan untuk melakukan amal saleh. Kenapa? Kerana hawa nafsu ini perlu dididik. Bahkan kehidupan kita perlu disibukkan. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kita pernah baca dalam pengajian sebelumnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah, telah menyusunkan apa yang perlu dilakukan oleh seseorang bermula daripada dia bangun tidur sampai dia tidur semula. Apa tujuannya? Supaya dia ada kesibukan tentang urusan akhirat. Kenapa syaitan datang? Kenapa hawa nafsu dituruti? Kerana kita kosong daripada amal. Apabila kehidupan kita kosong daripada amal, maka akan datang bisikan syaitan
akan datang keinginan melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah tetapi disukai oleh Rasul. Maka kita perlu sibukkan diri kita dengan menyusun rutin harian amalan kita. Dan tidak berhenti kita menadah tangan memohon kepada Allah. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita taufik untuk mentaati Allah. Kurniakan kepada kita kekuatan untuk terus mencari keredaan Allah. Maka inilah yang pertama yang disebutkan oleh penulis ketika mana seseorang itu ingin melakukan taat. Walaupun mungkin ada orang dia hidup dalam keadaan banyak maksiat yang dilakukan. Namun kita lihat walau seseorang itu mungkin tidak taat kepada Allah, kurang taat, namun kalau dia tidak berhenti terus berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkabulkan permintaannya. Sebab itu dalam hidup kita tak boleh memandang hina kepada sesiapa, tak boleh kutuk pada sesiapa, walaupun mungkin dia itu orang yang banyak melakukan maksiat. Kenapa? Kerana pintu taubat sentiasa dibuka oleh Allah, sehingga bila kata baginda Nabi, sehinggalah nyawa itu sampai ke tenggorokan. Bahkan sebahagian ulama sebut orang yang dia sibuk menghina orang, kata pada orang tentang apa yang dilakukan, apa musibah yang timpa pada dia, tidaklah dia mati melainkan dia akan diuji sedemikian. Maka lisan kita bukan untuk herdik orang, kata orang, hina orang, cerca orang, menghukum orang dengan kesalahan yang dilakukan, tetapi kena bersyukur kepada Allah dalam kehidupan kita. Allah memilih kita dalam taat. Itu yang perlu kita fikirkan. Itu yang perlu untuk kita lakukan. Syukur Allah pilih kita dalam taat. Dan fikir macam mana orang lain boleh jadi macam tu. Bukan cerita tentang mereka ni ustaz, mereka tak tahu, mereka tak takut pada Allah. Kita kena tanya apa? Kita kena tanya berapa banyak usaha yang telah kita lakukan untuk sampaikan agama pada mereka. Sebenarnya kita risau kita yang berdosa. Sebab apa? Sebab kita tak sampaikan agama yang benar kepada orang-orang yang tidak tahu. Kita yang nanti kena bertanggungjawab. Dan di sinilah kita fahami itulah nilai sebuah hidayah dalam kehidupan. Kalau orang tidak Allah berikan hidayah, maka walaupun sudah terbentang luas kebenaran di hadapan matanya, namun dia tidak mampu untuk mentaati Allah seperti mana yang telah dilihat. Baik, mari kita lihat apa lagi disebutkan oleh penulis. Jalan terawal yang membawa seseorang menuju kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu rasa keinsafan dalam diri yang terbit daripada cahaya hidayah. Inilah permulaan seseorang menuju kepada Allah, apabila datang perasaan itu melalui hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sebab itu 2 minggu yang lalu ataupun minggu yang lalu saya hadir ke pengajian bersama guru kami yang mulia, Syekh Rahimuddin Hafizahullah Ta'ala wa madda'ahu bisihatin wa afiyat. Beliau sebutkan tentang taubat. Beliau membicarakan tentang taubat. Maka taubat itu bagaimana cara? Ada orang memahami taubat itu dengan sebahagian taubat dan beristighfar 100 kali. Naam, saya kata itu semua amal-amal ketika orang nak bertaubat. Namun ada orang memikirkan taubat itu hanya tentang itu, maka apa yang dilakukan? Dia hanya sibuk menghitung istighfarnya dah cukup 100 dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, duk bilang tasbih tu, takut tak cukup 100. Namun kata Syekh, bukan hanya sekadar itu, tetapi permulaan bagi taubat itu
bila seseorang itu muhasabah dirinya dan rasa berdosa. Itulah permulaan taubat. Orang mula rasa dirinya bersalah. Dia muhasabah di mana kekurangan yang ada pada dirinya. Maka ketika itulah permulaan jalan seorang ingin bertaubat kepada Allah. Barulah kemudian ada padanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muraqabah. Bila dia dah rasa macam tu, dia pun taubat. Dan orang yang rasa begitu ketika istighfar, barulah istighfarnya itu datang dari hati. Astaghfirullahalazim min jami'id dunubi wal atham. Ya Allah, ampunkan dosa aku daripada segala dosa dan kesalahan. Sebab apa? Sebab dia sedar kesalahan yang dilakukan. Kemudian barulah dia rasa apa? Dia rasa setiap gerak dan diamnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terbitnya muraqabah. Akhirnya datang rasa riayah, dirinya sentiasa dipelihara Allah. Dan ketika itulah dia mujahadatun nafs, melawan kehendak diri dan mentaati Allah. Dan mentaati Allah tu bukan senang. Ketika itu tak terbit sifat sabar. Sabar dalam taat. Maka seperti mana yang disebutkan dalam kitab ini, jalan terawal menuju kehambaan ialah rasa keinsafan. Kita Allah datangkan rasa jauhnya kita daripada Allah. Orang rasa, ya Allah, jauhnya saya daripada Allah. Itu permulaan cahaya hidayah. Kalau kita baca dalam Adab Sulukil Murid Al-Imam Al-Haddad, disebutkan masalah ini di awal-awal. Kalaulah dalam diri kita itu ada rasa ba'is, Allah detikkan hati kita ni untuk taubat pada Allah, mentaati Allah, buat baik. Kan kadang-kadang akan datang rasa dalam kita. Kalau kita dah nakal sangat kan, kita tiba-tiba je duduk, ya Allah, teguklah aku ni. Ada rasa datang begitu. Maka apa yang dilakukan disebutkan dalam risalah Adab Sulukil Murid. Ketika itu kena cari ataupun kena kuatkan. Cari orang soleh, hadir majlis ilmu, hadir majlis maulid, pergi mengaji. Jangan biarkan rasa itu hilang. Maka disebutkan oleh penulis ni, bila mana terbit sahaja cahaya hidayah melalui keinsafan, maka ketika itu kita kena ambil tindakan. Kena ambil tindakan. Kemudian kata penulis, hidayah itu sendiri ada dua jenis, iaitu yang pertama hidayah intibah. Selepas ini akan kita bahaskan lagi tentang hidayah, pembahagian hidayah. InsyaAllah kita akan berhenti rehat ketika untuk anda rakan pendengar. Jom sama-sama kongsikan perkongsian ini di Facebook masing-masing. InsyaAllah untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. ما
Telaga Biru ada 25 kelebihan. 25 kelebihan dalam satu Al-Quran. Ada 341 penanda. 341 penanda. Memfokuskan sirah, doa, fiqh dan kisah umum sebagai bacaan dan amalan. Al-Quran Teging Telaga Biru pelbagai corak dalam bentuk zip atau diari. Hubungi 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Ini bukanlah cukup, tapi dengar. Diskaun gila jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Bicara bermanfaat berbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menyambung lagi perkongsian kita pada malam ini dalam bicara adab dalam bab hidayah menerusi kitab Fiqhul Hayah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk perkongsian awal tadi, dan kita sambung lagi berkenaan dengan hidayah ini. Tadi kita sebut ada dua jenis hidayah. Jadi apakah hidayah tersebut? Silakan Ustaz sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati Baradi, sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung perbahasan kita di dalam hidayah. Kata penulis Hafizahullah Ta'ala, hidayah itu sendiri ada dua jenis, iaitu yang pertama hidayah intibah, iaitu hidayah yang membangkitkan jiwa seseorang daripada kelalaian kepada penghayatan terhadap kemanisan iman dan ketaatan. Ini hidayah yang Allah bangkitkan kita daripada lalai. Itu hidayah juga. Jadi jangan kita ingat kita dah dalam Islam, saya dah tak perlu hidayah dah, saya dah dapat hidayah. Apa lagi ada orang dia buat melawak pula, dia kata saya dah ada hidayah kat rumah, isteri dia nama hidayah. Jadi hidayah ini diperlukan oleh semua orang. Nama ni hidayah intibah, yang mengingatkan kita daripada lalai. Kita pula memang penyakit manusia ni selalu lalai, lupa, alpa. Sebab itu selalu kena charge dengan hadir ke majlis ilmu. Kalau tidak pun nanti bateri dia low. Hadir ke majlis maulid, dengarkan perkataan para ulama. Kerana perkataan para ulama yang benar-benar muflisin, ikhlas ini, mereka berbicara walaupun mungkin bukan akademik, tetapi sampai ke hati, sehingga kita berkobar-kobar untuk mengamalkannya. Kena ada guru untuk kita ikuti, kena ada para ulama untuk kita dengari nasihat-nasihat dan petunjuk daripada mereka. Yang kedua, hidayah istiqamah, iaitu hidayah yang menetapkan lagi keimanan dan kehambaan seseorang kepada Allah. Maka hidayah al-ittibah adalah petunjuk daripada Allah yang berperanan dalam membangkitkan jiwa seseorang daripada lamunan kelalaian kepada kehadiran hati dalam kebersamaan Allah. Ia adalah langkah terawal seseorang hamba untuk menuju Allah Ta'ala. Maksudnya, kalau tanpa hidayah, maka bagaimana mungkin kita ini menuju kepada Allah? Tak ada petunjuk ni, tak ada jalan ni. Dalam menjelaskan tentang hidayah ini, maka kita dapati kitab Al-Quran sendiri dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Dari sudut susunan surahnya, di mana di dalam surah Al-Fatihah mengandungi doa kepada Allah agar diberi hidayah kepada para hamba-Nya. Cukuplah daripada Al-Quran kita mempelajari. Dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Tak cukup dengan itu. Surah Al-Fatihah itu kita baca setiap kali kita salat. Salat ni apa? Salat ni dari sudut bahasa adalah doa. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari dalam salat kita.
Sehari berapa kali kita minta? 5 kali, 5 waktu. 17 rakaat. Kesemuanya itu dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Kerana dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, Al-Fatihah, membaca Fatihah itu salah satu daripada rukun yang wajib dilakukan. Baik. Kemudian disebutkan lagi apa? Dari sudut susunan surah ni, di mana dalam surah Al-Fatihah tersebut mengandungi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi hidayah kepada para hamba-Nya, iaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kena baca setiap kali sembahyang, wajib kita baca. Melainkan nanti ada perbahasan di dalam bab fiqh. Masalah orang yang masbuk tak dapat menghabiskan Fatihah ni, maka ditanggung imam. Itu satu perbahasan yang lain. Namun kita perlu membaca ni secara umum di setiap rakaat. Kenapa? Agar diri kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan-jalan orang yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mesti dibaca. Maka hari ini kita faham, bukan sahaja kita perlu membaca, tetapi kita perlu untuk memahaminya, agar setiap kali kita mengucapkannya, kita mengharapkan panduan hidayah dan petunjuk daripada Allah dalam kehidupan kita. Kenapa perlunya kita kepada hidayah dalam kehidupan? Supaya kita dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebut dalam kitab Mafatih Al-Ghaib bahawasanya antara cara-cara untuk mendapatkan hidayah ada dua yang utama. Bagaimana nak mendapatkan hidayah? Ada dua. Pertama, banyak berfikir dan mencari bukti tentang sesuatu kebenaran. Dan kedua, melawan hawa nafsu dan menyucikan jiwa. Begitu juga jalan untuk mempertahankan hidayah dengan hidayah istiqamah adalah dengan melakukan ketaatan dan sentiasa berdoa kepada Allah agar dipelihara hidayah tersebut. Hidayah ini pemberian Allah. Bila Allah yang bagi, siapa yang boleh tarik balik? Allah Ta'ala. Siapa yang boleh mengekalkan? Allah Ta'ala. Siapa yang boleh menguatkan? Allah Ta'ala. Maka mohonlah kepada Allah agar dipelihara hidayah tersebut di dalam hidup kita. Apa antara doa yang ada di dalam Al-Quran? Di halaman 42 tu disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawasanya ketaatan dan amal salih yang dilakukan dengan penuh keikhlasan juga adalah antara faktor menjaga hidayah seseorang, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Tuhan mereka akan memberi hidayah kepada mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Hidayah yang dimaksudkan adalah pimpinan dan bimbingan Allah. Inilah maksud hidayah. Bukan hanya hidayah itu kita dapat Islam dan kita terima Islam, tapi
dalam kehidupan kita, kita mendapat panduan daripada Allah. Untuk pergi ke mana? Untuk menuju kepada Allah. Kalaulah kita boleh buat kesimpulan awal, boleh kita sebutkan apa kaitannya hidayah dengan kehidupan kita. Maka kita perlu ingat kehidupan kita hanya satu tujuan. Apa dia? Mengabdikan diri kepada Allah dengan beribadah kepada-Nya, dengan kita mengenalnya, dengan kita mendapat pengakhiran yang baik dan keredaan-Nya. Kesemua perkara-perkara ini bagaimana ingin kita dapatkan? Bermula dari satu perkara yang disebut sebagai cahaya hidayah. Kalau sebelum ni kita dah cerita tentang penyakit-penyakit, kekayaan, harta, semua, di sini dimulakan pula tentang kita kena bersyukur dan minta kepada Allah agar mengekalkan hidayah ini dalam diri kita. Bagaimana caranya? Jangan tinggalkan doa. Bagaimana caranya? Jangan tinggal melakukan amal. Kerana orang-orang yang beramal ini orang-orang yang diberikan hidayah. Mungkinlah Ustaz, macam mana saya ni kadang-kadang bila buat ni buat untuk orang, jadi saya tak naklah buat untuk orang. Maka kata Sayyidina Fudail bin Iyad, dia meninggalkan amal kerana orang, itulah riak. Kita janganlah kata tak nak buat sebab takut riak. Ketika tak buat tu riak dah. Maka disebutkan apa lagi di situ? Hidayah yang dimaksudkan adalah pimpinan dan bimbingan Allah kepada orang-orang beriman agar mereka terus istiqamah dalam perjalanan menuju keredaan Allah. Sesungguhnya tiada yang lebih bernilai daripada kembali kepada halaman ridha dan rahmat Allah. Apatah lagi setelah mana sebelum itu terperangkap dalam kelalaian duniawi yang menjauhkan diri seseorang daripada hakikat sebenar makna sebuah kehidupan. Jadi dapat kita simpulkan di permulaan perbahasan berkaitan hidayah, hidayah ini perlu diminta. Dia orang kata nantilah tak sampai sebulan lagi. Dia tak buat apa-apa pun, dia tunggu saja. Tak. Perlu diminta petunjuk ini daripada Allah agar kita mendapat bimbingan Allah. Kalau kita melihat orang berada dalam kemaksiatan, doakan pula kepada dia agar diberikan hidayah. Kenapa? Kerana adalu ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada seseorang kebaikan, maka dia akan mendapat pahala. Inilah MLM yang paling menguntungkan. Ajar orang, suruh orang buat, kita dapat. Sampai bila? Para ulama sebut pahala itu kita akan peroleh sehingga hari kiamat. Selama mana dia buat, dia suruh pula orang lain, kita dapat lagi. Sampai bila? Sampailah hari kiamat. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada siapa yang boleh menandinginya, kerana semua amal kebaikan itu ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikutilah jalan Nabi dengan mendoakan orang agar diberikan hidayah, bukan mendoakan agar dirinya ditimpa musibah. Mudah-mudahan kita juga diberikan hidayah oleh Allah dan dijauhkan daripada musibah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam pertemuan akan datang, masih lagi membicarakan tajuk berkaitan hidayah, menceritakan tentang bagaimana pula keadaan hati yang telah diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Itu semua kita akan sambung minggu depan insyaAllah. Yang penting itulah yang kita inginkan. Semoga Allah kurniakan kita hidayah, Ustaz kan, dan juga nantinya hidayah itu kekal dan juga dapat kita, bukan kadang-kadang orang tak perasan Ustaz, hidayah itu sampai tak perasan. Lepas tu sibuk kata tak sampai seru. Ya Allah, mudah-mudahan kita tak terjadi. Kadang-kadang dia biarkan hidayah itu berlalu pergi. Sayangnya. Petunjuk itu, sebab itu Imam Haddad sebut bila kita ada rasa ba'is petunjuk sesuatu yang membangkitkan, jangan dibiarkan. Cepat-cepat pergi cari apa yang nak dokong kita. Majlis ilmu, para ulama dan sebagainya.
Itu kata jangan bertangguh Ustaz kan. Ya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada malam ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi untuk sambungan dalam bab hidayah ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat dengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Emporia Islami. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما Rakan usaha yang dikasih sekalian, tiba-tiba seorang daripada mereka pergi berbisik kepada komandan, dan kemudian musuh melihat daripada jauh. Tiba-tiba barisan tersebut berpecah dan kelihatan ada satu benda yang sangat merisaukan mereka.
Daripada jauh mereka perhatikan bahawa seluruh ketubukan tentera tersebut, apa yang berlaku, mereka membuka baju besi mereka, mereka membuka baju mereka dan mereka terjun dalam sungai. Kemudian seorang lagi terjun dan seorang lagi terjun, sehingga kawasan sungai tersebut dipenuhi dengan orang-orang tentera Islam yang terjun ke dalamnya. Dan musuh melihat apa yang sebenarnya merubah pergerakan mereka pada ketika itu. Sehinggalah dalam ramai-ramai mereka yang berenang dan terjun, menyelam dan kemudian bangun dan tenggelam, menyelam balik, sehinggalah seorang daripada kalangan tentera tersebut keluar ke permukaan air dan bertakbir pada ketika itu. Dan di tangan dia, apa yang ada, rakan usrah yang saya kasih sekalian, di tangannya ada satu cawan yang berenang mereka ke tepi dan keluar berpelukan sesama mereka. Sebenarnya apa yang mereka cari? Rupanya cawan seorang daripada tentera Islam jatuh ke dalam sungai tersebut, dan setiap daripada tentera Islam terjun dalam sungai tersebut, dan mereka rasa bahawa cawan itu adalah cawan mereka, cawan sahabat mereka adalah cawan mereka. Tak ada seorang pun yang mencuit bibir dan berkata alah setakat cawan, tetapi ukhuwah di kalangan mereka. Dan musuh melihat pada saat tersebut, menggetar mereka dan berkata, andai satu cawan milik seorang tentera pada ketika itu yang hilang dan seluruh tentera membelanya, bagaimana kalau satu nyawa, bagaimana kalau satu jiwa? Maka tentu seluruh akan bangkit dan tidak ada siapa mereka yang akan berani mencuit mereka. Bukan satu cawan yang sedang pecah di Palestin, bukan satu nyawa yang sedang gugur di sana, ribuan nyawa yang gugur dan disaksikan oleh kita. Namun kerana iman yang tidak sempurna, ukhuwah tidak terbina, kezaliman terus melata. Dan adakah kita tidak mendengar apa saranan-saranan yang telah disebut oleh Dr. Dajjal sebentar tadi? Tidak boleh buat semua, jangan pernah nak tinggal semua. Mesti ada saudara yang kita buat. Maka marilah kita menangis, bukan pada mereka, tetapi menangis pada kelalaian diri sendiri yang tidak boleh memahami tentang dunia. Kerana dunia yang kita seronok sangat ini pasti akan kita tinggalkan. Warna bagaimana kita pulang pada Allah. Syabas mereka yang telah berada dan melakukannya. Ayuh mereka yang masih lalai dan lena, gerakkan ingatan, share seramai mungkin. Saya yakin kita akan dapat melakukan sesuatu sumbangan yang bermakna, insya-Allah.